Assalamualaikum guys, welcome back. Benda ni aku dapat tahu dekat portal media dan bila aku go through ni, aku jadi macam tak berapa berkenan dengan apa yang aku tengok, apa yang aku baca dan apa yang aku dengar. Okey, pertama, pada awalnya ada orang yang viralkan feedback ataupun luahan perasaan daripada seorang mamat ni yang mana dia katanya mewakili golongan LGTV yang mana dia minta rakyat Malaysia supaya terbuka, kerajaan Malaysia lah senang cakap, supaya terbuka dan juga menerima kaum-kaum dia dan tak lagi ada sentimen yang menghalang mereka untuk hidup bebas. Hidup bebas tu maksudnya diorang nak buat benda yang tak patut tu lah. Dan katanya kita, orang yang normal ni, mendatangkan ancaman pada kaum mereka. Nampak tak ayat dia? Kami sangat berharap Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang boleh menerima golongan LGBT. We are all same. Cuma berbeza manui. Kalau Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang menerima golongan LGBT, saya yakin Malaysia akan menjadi sebuah negara yang lebih aman, yang lebih gembira, maju dan juga United Nations. Kepala otak dia kalau kata kita terima golongan dia, Malaysia ni dia akan jadi lagi aman dan juga lagi gembira. Aku nak bagi tahu dekat korang, hubungan yang diminta oleh mamat ni bukan satu hubungan yang normal dan sentiasa terdedah kepada pelbagai kesan-kesan sampingan yang lain. Kalau kata kita nak cakap daripada segi fizikal, benda ni akan mendedahkan mereka yang membuat hubungan macam tu kepada lebih banyak penyakit berbanding dengan kita yang hidup normal ni. Takkan ada keamanan bila kata kita menyokong dan juga kita mengiktiraf golongan ni sebagai golongan antara golongan yang diterima dekat Malaysia ataupun dekat dunia pun. Sebab di akhir cerita, negara bukan aman, negara bukan gembira, tapi akan bertambah huru-hara dengan pelbagai lagi masalah-masalah kesihatan, masalah sosial. Dan yang teratas sekali yang paling penting antaranya, sediakah kita dengan apa yang Allah bakal turunkan pada kita semua? Kita takkan pernah sedia dan kita takkan pernah sanggup terima benda-benda ni semua. Percayalah. Dan ada cubaan daripada golongan-golongan ni untuk satu, menormalisasikan apa yang diorang buat. Yang kedua, diorang nak bagi benda ni legal dekat Malaysia. Dan yang ketiga, diorang nak push kerajaan untuk sediakan ubat-ubat sekiranya diorang ni terkena penyakit yang berkaitan dengan hubungan diorang tu. What? Kepala otak kau dah tahu dah benda tu memang berisiko. Lepas tu kau seronok dekat sana. Lepas tu kau nak bebankan lagi kerajaan dengan bagi pula ubat-ubat yang boleh menyembuhkan korang daripada efek-efek negatif daripada apa yang korang buat ni. Confirm dah kat situ pun kita dah nampak dah. Hubungan macam ni sebenarnya memang tak patut dan tak selamat. Dah tua pun bodoh. Dan kita masuk poin kedua, iaitu itulah antara sebab kenapa dalam Islam kita mengharamkan, kita melaknat siapa yang melakukan hubungan macam ni. Dia sebenarnya kebanyakan agama pun melarang hubungan macam ni. Cumanya Islam sangat tegas, sangat berpegang kepada foundation Islam tu sendiri dan kita sentiasa taat pada perintah dekat dalam Islam. Benda tu kalau kata korang dengar Andrew Tate punya sembang, korang akan lagi dapat tangkap lah betapa cantiknya peraturan-peraturan dan panduan-panduan yang Allah turunkan bagi pada kita. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. Dan antara mereka yang lantang bersuara ialah salah seorang selebriti, Naim Daniel. Notifikasimu kan muncul. Naim Daniel bagi respon pasal video ni dengan berkata, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa sebagai pasangan, bukan Adam dan Haikal. Aku setuju 100% apa yang dia cakap tu. Memang orang cakap kata LGTV ni ataupun hubungan yang dorang jalankan ni sebenarnya itu ialah kasih sayang sesama manusia. Bodohnya kau. Yang korang buat tu bukan berkasih sayang, itu ialah nafsu. Korang nak mencuba sesuatu perkara yang kononnya baru, korang nak mencuba sesuatu perkara yang kononnya berlainan, jadinya korang pilih benda yang luar daripada normal masyarakat dan lepas tu korang play victim nak menjadikan benda tu normal. Dan lepas tu of course yang pertama sekali Naim dia keluarkan statement tu dekat Twitter. Dan macam kita tahu dekat Twitter ni palatau tu memang ramai lah. Kalau kata korang menyuarakan pendapat korang, memang ramai yang akan menghentam, tak kisah sama ada betul ataupun tidak. Dan ada antara respon tu yang Naim Daniel reply dengan berkata, okay Ivan, sekarang ni pergilah buat hubungan tu dengan mak engkau. Lagipun macam kau cakap, love is love, right?
Dan dekat situ ramailah yang mengecam apa yang diperkatakan oleh Naim Daniel, terutamanya daripada golongan tu. Okey, dekat sini aku ada 2 poin. Yang pertama sekali, aku setuju pendirian Naim Daniel. Yang tak setuju dengan hubungan ni dan juga dengan gerakan ni. Aku respect kau bro dan aku akan sokong kau 100% pasal benda tu. Cumanya pada pendapatku yang kedua, kita sekarang ni kita tengah bertikal lidah dengan golongan yang tak berapa nak normal ni, dan pada aku better kita fokus pada situ saja. Aku tak setuju bila kata kita masukkan mak, kita masukkan bapa, adik-beradik dan sebagainya, because sebab benda tu bukan satu contoh yang baik sebenarnya. Aku faham apa yang cuba disampaikan oleh Naim Daniel, cumanya apa yang dia perkatakan tu dia agak keras dan juga dia macam kata dah lari sikit daripada konteks. Sebabnya aku yakin ada sebahagian besar daripada ibu bapa golongan ni yang menyesal, yang sedih dan juga sentiasa mendoakan supaya anak-anak mereka kembali ke pagar jalan, dan tiba-tiba kita petik pula nama diorang. Lagilah sakit hati, lagilah pedih hati. Tak elok Naim Daniel. So maksudnya dekat sini aku ada 2 pandangan yang berlainan untuk isu Naim Daniel, yang mana pendirian dia aku sokong, cumanya mungkin pendekatan dia ataupun dia punya message yang cuba disampaikan tu diselang-selikan dengan benda yang kurang sesuai, which aku rasa mungkin boleh diperbaiki selepas ni. Aku akan sentiasa bersama dengan Naim Daniel untuk sampaikan message yang sebenar kepada netizen, especially netizen Malaysia, dan kepada korang semua, janganlah kita setuju, janganlah kita sokong untuk menormalisasikan benda ni. Walaupun kata kita tak buat benda tu, tapi bila kata kita sokong sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang mungkin berpendirian ataupun mungkin daripada golongan ni, dengan alasan kita nak open minded dan sebagainya, tidak sebenarnya. Dalam Quran, Allah dah tunjuk sendiri kat kita sejarah pasal kaum Lut, yang mana isteri kepada Nabi Lut tak mengamalkan hubungan macam ni, tapi dia sokong dan jadi informer untuk golongan ni sampai sanggup membelakangkan suami dan juga anak-anak dia sendiri. Dan kita sendiri tahu apa yang jadi pada isteri Nabi Lut. Itu Nabi utusan Allah yang mulia. Ini kan pula kita, manusia yang sokong benda-benda macam ni semata-mata untuk kita jaga hati orang yang buat benda ni. Apa yang dibuat ni mendatangkan mudarat lebih sebenarnya daripada positif. Dan last kali aku nak bagi tahu dekat korang, memang banyak gerakan-gerakan kat luar tu yang menyokong golongan ni, terutamanya daripada syarikat-syarikat besar. Sebenarnya diorang tak peduli pun pasal gerakan ni semua. Cumanya sekarang ni diorang nak cari prospek baru, diorang nak cari pelanggan baru, dan dekat dalam bidang perubatan sebagai contoh, diorang sokong gerakan ni disebabkan apa? Disebabkan diorang tahu hubungan-hubungan yang terlarang macam ni sebenarnya akan membawa banyak masalah dari segi kesihatan, dan dekat situlah diorang boleh buat. Sebab itu yang diorang sokong. Sebab apa? Bila kata ramai yang menyokong, yang membuat benda-benda ni semua, makanya ramai yang tak berapa sihat lepas tu, dan kat situlah diorang akan mula jual ubat diorang. Tak kisah sama ada jual direct dekat farmasi, jual direct dekat customer, ataupun diorang supply dekat kerajaan dan sebagainya. Whatever it is, diorang akan buat billions dalam satu tahun hanya dengan satu prospek ni, iaitu LGTV. Korang faham lah LGTV tu apa kan? Jadinya dekat sini kita nampak memang ramai yang menyokong benda semua, dan aku harap korang faham kenapa syarikat-syarikat besar, individu-individu yang berpengaruh dan sebagainya cuba untuk menyokong gerakan ni. Itulah sebab dia sebenarnya. Dan akhir kata pepantun, benda besar ingat kecil, dah tua tapi bebal. Nak normal benda jijik, dah sakit bau sesal. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Naim Daniel, I'm always with you, brother. Barang yang mahal sini, Bang.